Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Alan Nuri, saudara Babah, Ayub, saudara Rafa, saudara DJ, Doro Aman, saudara Syahari Misran, saudara Bos, Prima Syarmugam, saudara Ikan Sungai, saudara Ikmal Syub, Ibni Yusuf, Bahar Muhammad, saudara Bos, saudara Syukur Jamil, TZ Jam, Hajah Comel-Comel, daripada Puan Madrasah, katanya saudara Azamari SC, terima kasih hadir sahabat malam menemani saya. Puan Hasnah Jaafar, saudara Ilyas Muhammad, saudara Muhammad Asidir dari Kuantan. Begitu juga Hani Abdullah, Syah Syarani Salamah dari Syed Iskandar Perak, Abu Nem, saudara Cik Mat Mohaini dari Taiping, Yan Iskandar, Muhammad Kapili, Salam Madani, saudara Abu Nems, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Izhari Izham dari Johor Bahru, saudara Abu Nem, saudara Fazilah Awang, saudara Mat Paridan Tukimon, saudara Nur Ali, saudara Hashim Alias, apa khabar saudara orang Melaka, saudara Aziz Rahman dari Tanjung Karang, Selangor, Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru Kedah. Itu juga saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, hadir bersama Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Pak Aziz dari Kuantan. Begitu juga Jebat Pembela dari Kulim Kedah. Puan Umi Kalsum, Puan Nurfisah Idris dari Kuala Kangso, Perak. Saudara Ahmad Map, saudara Fazil Yub, Tuan Haji Osman, apa khabar Tuan Haji? Joka Karim, Madam K, Ali Osman, salam dari Melaka katanya. Saudara Roslan bin Abdul Rahman, terima kasih. Saudara Fazil Yub, saudara Ahmad Map, saudara Abdul Rahman Rasul dari Kota Baru, Kelantan. Ramli Karim, apa khabar orang Keluang? Saudara Ahni Abdullah, Rubidin B, saudara Azhar M, Waalaikumsalam. Lecah Berselut, Lecah Berselut dari Pekan Pahang. DZ Ketari, saudara Rusmini dari Pontian Johor. Saudara Maruzik Yasid, saudara Abu Seman Hashim. Saudara Syarifah, Puan Syarifah Hafifah. Salam Madani dari Pulau Pinang. Saudara Neo Papa, Suraya Harun, begitu juga John Kelabu pada saudara Abu Seman Hashim, saudara Richard Bakri, Sayulan, Fuzil Uzair dari Alostak. Saudara Jabat Pembela, saudara Mira Harun, Azizul Mak Yusof. Salam dari Bumi Palestin, kata salam perpaduan, salam untuk Bumi Palestin dari bangsa Perak, dari bangsa Kuala Lumpur, saudara Abu Samah dari Bukit Puchung, Tuan Haji Azhar Belum Manak, apa khabar Tuan Haji? Saudara Salih Lembang, saudara Muhammad Syali, Kekanda Zainal, saudara Mat Rofi, Ali Osman, Puan Kamariah Muhammad, begitu juga saudara Puan Nur Maria, saudara Muhammad Razi, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Kerana waktu sentiasa mengejar kita. Yang mana sempat saya santun. Yang tak sempat saya santun, saya maaf. Saya mohon kemaafan. InsyaAllah, lepas usai pencerahan ini, saya akan tengok balik satu persatu, teman-teman. Baik, saudara. Hari ini hari Ahad. Jangan lupa, saudara, besok kita mula bekerja. Saya yakin mungkin anda yang berada di luar kawasan sudah balik ke rumah, berehat bersama family. Pastikan besok persiapan untuk bekerja. Sebab nak cari rezeki, saudara, besok hari Isnin. Hari ini tanggal 3 Disember, dah masuk 3 hari dah, saudara. Bulan-bulan terakhir tahun 2023. Dan kita mula mengira daripada hari ini, saudara, sekitar, kena lebih kurang lah, saudara. Lebih kurang jeda waktunya sekitar 100 hari lagi. Kita akan menuju Ramadan. Dan jangan lupa, saudara, hari ini hari yang ke-1350. Virus tersebut masih berlegar di bumi kita. Sebab menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan, saudara, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, katanya terdapat peningkatan yang agak ketara daripada 19 hingga 25 November yang lalu. Sejumlah 3,626 kes berbanding 2,305 kes sebelumnya, itu daripada 12 November hingga 18 November. Itu jangkitan virus yang masih lagi berlegar di bumi kita ini. Jadi beliau berpesan pada setiap warga harus berhati-hati dan sentiasa menjaga kesihatan, menjaga kebersihan diri dan keluarga kita. Saudara, kalau rasa demam dan sebagainya, segeralah ke klinik.
Terima kasih Puan Azizah Jane. Sekuntur mawar merah untuk saya. Semangat sikit Puan Azizah ya. Dan saya ingin berpesan pada teman-teman semua sebab virus tersebut sudah pun menular. Khususnya di kawasan dekat rumah saya ini ramai, banyak yang terkena. Saya juga saudara, yang saya katakan saya telah melakukan kuarantin di rumah. Begitu juga keluarga-keluarga saya yang lain. Ramai yang terkena saudara. Jadi pastikan ada ubat batuk, ada ubat sesama, ada ubat demam dan sakit kerongkong. Jangan lupa saudara, cari juga air kelapa muda. Ini saya minum air kelapa muda lah saudara. Puan Fazilah Abdul, Ramlah Hamid. Salam untuk semua. Salam dari saudara Wan M. Bakri, Zainuddin Ismail. Puan Zizah, Rahmah, Yaumun. Saudara, baik saudara. Besok kita nak bekerja. Kita masuklah, lepas saya beri laporan sedikit tentang hantaran yang saya terima daripada Ketua Pengarah Kesihatan, kita masuk segmen naluri kehidupan. Bagi saya ini penting untuk kita hayati bersama. Bukan dapat tulisan saya, tapi tulisan teman-teman yang mengantar kepada saya. Dia tulis itu Pak Din Kelantan katanya. Ya saya. Dan saya perlu mengingatkan anda bahawa saya bukan ustaz. Saya bukanlah da'i yang bertauliah untuk memberi ceramah agama. Apa yang saya lakukan membaca apa tulisan teman-teman saya. Kerana daripada Abu Hurairah menyatakan bahawasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, "Duhai Rasulullah, saya mempunyai kerabat. Saya selalu berusaha untuk menyambung silaturahim kepada mereka, tetapi mereka memutuskannya. Saya selalu berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka menyakiti saya. Saya selalu berusaha untuk berlemah lembut terhadap mereka, tapi mereka acuh tak acuh kepada saya." Itu persoalan seorang lelaki kepada baginda Rasulullah SAW. Lantas baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika benar seperti apa yang kamu katakan, maka kamu seperti memberi mereka makan debu yang panas. Dan selama kamu berbuat demikian, yakinlah bahawa pertolongan Allah akan selalu bersamamu." Ini hadis riwayat Muslim yang ke-4640. Statusnya adalah hadis sahih saudara. Jadi saudara, adalah menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk berbuat baik dengan kerabat dan sentiasa menghubungkan silaturahiminya saudara. Ingat saya, kalau 3 hari tak bertegur sapa, tertutup pintu syurga. Jangan lupa saudara. Kerana Allah sentiasa mengurniakan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain saudara. Dan orang yang berusaha menyambung silaturahim dengan kerabatnya, walaupun tidak disambut oleh mereka, maka sentiasalah mereka itu akan mendapat pertolongan Allah di sisinya saudara. Dan antara ganjaran orang yang berusaha untuk menyambung silaturahim adalah syurga. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebarkan salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, dan solatlah di waktu malam ketika mana manusia sedang tidur. Nescaya kamu mendapat tempat di syurga dengan sejahtera dan selamat." Itu hadis daripada riwayat Ibnu Majah yang ke-3251. Jadi saya berseru teman-teman, kita sentiasa berbuat baik dan kukuhkan silaturahim walaupun mereka ingin memutuskannya. Doakan kebaikan untuk mereka. Kerana saya ingat, negara rahmah, ummah sejahtera. Saudara, baik. Ini pula tentang kita masuk segmen mutara kata saudara. Teman-teman menghantar kiriman pada saya bacakan. Semakin banyak kita bersangka baik, maka jiwa kita akan tenang dan lebih ikhlas dalam kehidupan. Jika kita ikhlas belajar dari kekecewaan kecil, kita tidak akan dipaksa untuk merasai pedihnya kekecewaan besar. Janganlah bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan saja diri kita yang dulu dengan diri kita sekarang. Itu paling penting saudara. Kalau dulu kita kadang-kadang sukar dalam kehidupan, hari ini mungkin kita senang. Mungkin dulu kita senang lenang, sekarang susah. Adalah beberapa pengajaran yang wajar kita patuhi. Terima kasih kepada teman yang menghantar mutiara kata kepada saya. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis saudara. Bagi teman-teman yang menyantun semula ataupun menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah, saya tak melarang saudara. Tapi perlu diingatkan
anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan sebelum anda masukkan ke dalam mana-mana channel. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Dan berhasrat untuk memberi informasi. Jadi bila ada berita-berita yang agak penting bagi saya masukkan juga untuk sekadar pengetahuan agar warga kita sentiasa berinformasi. Apabila saya memberi pencerahan, saudara, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya, saudara Wan Zawawi dari Dungun, saudara Amar and Family, Pangeran Abdullah, saudara, begitu juga Azman Malaya, saudara Jakar Linglung, saudara Puan Halimah Hashim, salam cinta damai. Pada ID, Yaya Armin, Abi K. Ingat, saudara, jika anda tak setuju dengan pencerahan saya ini, tak ada masalah pada saya, saudara. Jika anda mahu menyanggah dan memberi pandangan anda, hantarkan kiriman anda pada saya. Dan insya-Allah, ya sudah Harun, saya akan menyantuni asalkan anda menggunakan bahasa yang baik-baik, saudara. Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Saya saat ini, saudara, telinga saya berdengung, saudara. Minta maaflah kalau saya bicara saya mungkin tak begitu baik. Saudara Kamil Azad, dia kata, politik is the art of possible. Saya selalu mengatakan bukan the art of possible. Politik is the art of deceiving mankind. Waktu saya belajar dulu, profesor saya mengatakan, politik itu adalah seni percaturan minda. Politics is the art of deceiving mankind, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, saya mulakan bicara kita dengan laporan kaji cuaca. Ini penting, saudara, kerana menurut ramalan kaji cuaca, bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka akan berlaku di Kedah, iaitu di Kuala Muda, di Kulim dan Bandar Baru. Sementara di Pulau Pinang, di Pulau Pinang, begitu juga di Perak, iaitu kawasan Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Batam Padang dan Mualim. Di Pahang pula, saudara, di Tanah Tinggi Cameron, di Lipis dan Raub. Sementara itu di Selangor, di Hulu Selangor. Di Johor, ini Seriau juga saya, saudara. Sebab Johor pun dah 2-3 hari lepas ada juga banjir kilat, saudara. Di Johor, kawasan yang dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, itu di Segamat. Begitu juga di Keluang, Mersing dan Kota Tinggi. Sementara itu di Seri Aman, ya, saudara Puan Rusini Kuringot. Di Sarawak, di Seri Aman, di Betung, Sariki, Sibu, Kapit, Sung dan Bintulu. Sementara itu di Sabah pula kawasan pedalaman, di Beaufort, saudara. Begitu juga di pantai barat, iaitu di Papar dan Penampang. Sementara di Tawau, itu di Kunak dan Lahad Datu. Begitu juga di Sandakan, itu di Selupit, Kinabatangan dan Beluran. Ini dikeluarkan pada petang tadi, jam 3 petang oleh Jabatan Kaji Cuaca, saudara. Jadi teman-teman, bila saya menyatakan ini kawasannya, haruslah berhati-hati, saudara. Sementara itu, saudara, ini untuk teman-teman yang tinggal berhampiran dengan Sungai Golok di Pasir Mas. Jadi, para penduduk yang tinggal berhampiran Sungai Golok, mereka perlu sentiasa berwaspada dengan situasi banjir dan segera berpindah susulan peningkatan paras air Sungai Golok yang melebihi paras bahaya. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Mas, ACP Kamal Azural Muhammad, katanya pemantauan oleh pihaknya mendapati setakat jam 5 petang tadi, Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan paras bahaya dengan bacaan 10.23 meter. Sungai Golok di empangan Bukit Wong di Pasir Mas dan Sungai Golok di Kuala Jambu tumpat pula pada paras waspada dengan merekodkan 17.23 meter. Jadi, Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas telah pun menubuhkan 7 pasukan bagi memantau 5 zon di sekitar Bandar Pasir Mas, di Lubuk Setul, Repek, di Jeram, Perdah, Rantau Panjang. Pasukan tersebut akan meninjau kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air dan menasihatkan penduduk supaya segera berpindah sekiranya mereka melihat keadaan semakin berbahaya, katanya. Selaku Ketua Polis Daerah, Kamal Azzural turut meninjau kawasan di persekitaran Sungai Golok dan beliau mengatakan pemilik kenderaan yang mahu ke Thailand juga dinasihatkan supaya meletakkan kenderaan mereka di kawasan tinggi bagi mengelak ditenggelami air. Kerana berdasarkan maklumat yang diperolehi oleh pihak polis,
Setakat ni 3 kereta telah pun ditelanami air selepas pemiliknya meletakkan kenderaan di tepi Sungai Golok dan mereka tidak sedar mengenai kenaikan paras air secara mendadak sejak petang semalam. Polis juga menasihati orang ramai supaya sentiasa memantau anak-anak, terutama yang masih kecil, dan mengelakkan mereka daripada bermain air agar tidak berlaku sebarang insiden. Katanya setakat ini, Balai Polis Rantau Panjang mula naiki air sedalam 0.3 meter. Bagaimanapun, pihak polis masih beroperasi seperti biasa, termasuklah menerima laporan daripada penduduk yang terjejas banjir. Saya nampak gaya di Kelantan, situasi banjir di Kelantan agak meruncing apabila jumlah bangsa banjir di Kelantan terus meningkat. Setakat petang tadi, sejumlah 3,259 warga Kelantan, ini setakat jam 3 petang tadi, berbanding 2,632 orang pagi tadi. Mereka telah pun dipindahkan kerana jumlah mangsa di Pasir Mas kian bertambah. Berikutan beberapa kampung kawasan rendah telah pun dinaiki air. Kesemua mangsa daripada 1,026 keluarga di Pasir Mas ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara, iaitu di Pasir Mas. 3 daerah iaitu Pasir Mas, Bacuk dan Tanah Merah. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan jumlah mangsa banjir Pasir Mas semakin bertambah kepada 3,016 orang daripada 947 keluarga yang berada di 10 pusat pemindahan sementara berbanding 2,370 pagi tadi, saudara. Mangsa banjir di Bacuk pula adalah 221 orang dan ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara, dan 22 mangsa lagi daripada 9 keluarga berada di pusat pemindahan sementara di Tanah Merah. Manakala 1 PPS di Kota Baru ditutup sepenuhnya tengah hari tadi. Artinya, saudara, di Kota Baru tidak ada, sudah pun ditutup pusat pemindahan sementara. Alhamdulillah. Saudara Man, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Baik, saudara, itulah laporan seketika tentang kedudukan banjir. Bagaimanapun, saudara, Kementerian Pendidikan menyatakan bahawa pihak kementerian akan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan, termasuk melakukan pemindahan ataupun menghentikan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia yang membabitkan pelajar yang terjejas sekiranya keadaan banjir semakin buruk. Menurut menterinya, Puan Fadilah Siddiq, pihaknya telah pun melakukan persediaan dengan baik dan akan memastikan pelajar tidak terkesan akibat banjir. Sekaligus peperiksaan berjalan dengan lancar bermula hari Selasa ini. Dia katanya kita ada garis panduan dan juga persiapan termasuk melakukan pemindahan dan sebagainya sekiranya berlaku banjir, saudara. Menurut Puan Fadilina, sebelum ini beliau berkata peperiksaan SPM sijil pelajar Malaysia tetap akan dilaksanakan, termasuklah di kawasan yang dilanda banjir, kerana Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat persiapan yang teliti bagi memastikan perjalanan peperiksaan berjalan seperti mana yang dijadualkan. Ujian amali sains peperiksaan SPM tahun 2023 bermula pada 5 hingga 7 Disember ini, di mana 91,908 calon telah pun mendaftar bagi mata pelajaran fizik, manakala bagi subjek kimia 93,135 calon. Bagi biologi pula 72,841 calon dan sains tambahan 1,784 calon. Ini sekadar penjelasan agar ibu bapa khususnya di negeri Kelantan untuk menghayatinya, saudara. Bagaimana saudara, itu di negara kita banjir di sekitar Kelantan, tetapi awal pagi tadi saya menerima berita agak menggusarkan juga, saudara, apabila 5 kejadian gempa bumi direkodkan berlaku dalam tempoh kurang daripada 2 jam di sekitar rantau kepulauan Filipina, khususnya di Mindanao malam tadi, saudara. Ia termasuklah 2 kategori gempa bumi yang agak kuat. Dan terbaru, Jabatan Meteorologi Malaysia juga melaporkan gempa bumi kuat dengan magnitud 6.1 pada skala Richter berlaku di rantau kepulauan Filipina jam 12.03 pagi tadi pada jarak 79 km di timur dari Bislik dengan kedalaman 72 km. Terdahulu, jam 10.37 malam,
Met Malaysia memaklumkan gempa bumi lebih kuat berukuran 7.5 pada skala Richter melanda Mindanao dengan kedalaman 85 km. Saudara, bagaimanapun penilaian awal, Met Malaysia mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Met Malaysia turut memaklumkan 3 gempa bumi sederhana berlaku di Mindanao dan rantau Kepulauan Filipina antara jam 10.37 malam dan 11.21 malam tadi. Gempa bumi sederhana dengan kekuatan 58 skala Richter turut dilapor berlaku di Laut Bandar pada jam 8.01 malam pada jarak 422 km tenggara Ambon, Indonesia. Malaysia juga mengesahkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian tersebut. Jadi secara retinya sekarang ni kita ni dilanda hujan monsun timur laut, tapi di Filipina sudah berlaku ledakan gempa bumi. Kalau 5 gempa bumi berlaku dalam tempoh 2 jam, berdoalah agar ini tidak mewujudkan tsunami. Saudara, Indonesia pula sibuk juga dengan masalah ledakan gunung berapi. Tak tahulah saudara, alam semungkin semakin benci melihat manusia yang bangga dengan dosa-dosa. Bagaimana saudara? Saya juga menerima laporan daripada London, saudara. Suhu di kota London jatuh di bawah paras beku, terutama di beberapa bahagian di UK dengan salji setebal lebih 15 cm menyebabkan gangguan perjalanan yang serius kepada penduduk di England, saudara. Amaran cuaca kuning untuk salji dan ais berkuat kuasa di barat laut England, iaitu di Midlands, Selatan dan sebahagian Wales serta Scotland. Laporan BBC, beberapa pemandu di Cumbria turut terperangkap tanpa makanan dan air melebihi 19 jam. Apabila mereka bawa kereta, tiba-tiba terperangkap dalam salji yang begitu tebal. Dan suhu dilaporkan mencecah kepada minus 12 darjah Celsius di Scotland. Minus, dari tolak 12. Selalu paras suhu beku kosong. Ini tolak 12, lebih teruk lagi, saudara. Dan insiden besar diisytiharkan di Cumbria selepas salji lebat dengan polis menggesa orang ramai untuk tidak melakukan perjalanan sepanjang hari, melainkan jika berlaku kecemasan. Beberapa pemandu di kawasan itu terpaksa bermalam di penginapan sementara atau terperangkap dalam kereta. Dan amaran kesihatan dikeluarkan oleh Agensi Keselamatan Kesihatan England di 5 wilayah di England dengan amaran kuning ditetapkan untuk 4 kawasan lagi sehingga 5 Disember. Yang 3 bulan 4 lusa, saudara. Itu keadaan, saudara. Selalu saya katakan bahawa dunia semakin membenci pada warganya yang bangga dengan dosa-dosa. Lihat sendiri apa berlaku di Gaza. Ini salam Gaza saya. Saya melihat bagaimana Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dia memberikan amaran bahawa situasi teruk sedang dihadapi sektor kesihatan di Gaza dan keadaannya tidak dapat dibayangkan, katanya. Laporan pertempuran dan pengeboman berterusan di Gaza amat mengerikan. Semalam, katanya, pasukan bangsa-bangsa bersatu melawat Hospital Perubatan Nasar di selatan Gaza. Ia dipenuhi oleh 1,000 pesakit, 3 kali ganda melebihi kapasitinya. Demikian menurut Tedros dalam kiriman media sosialnya. Katanya hospital itu juga dilimpahi oleh orang awam yang mencari perlindungan dengan memenuhi segenap penjuru fasiliti berkenaan. Malahan, ada pesakit terpaksa menerima rawatan di atas lantai, saudara. Tak ada katil. Atas lantai pun menerima rawatan. Ya, sebab itu katanya saya tidak dapat mencari perkataan sesuai untuk menyatakan kebimbangan kami terhadap apa yang kami saksikan di Gaza. Tedros sekaligus mengulangi kesahannya supaya gencatan senjata terus dilaksanakan. Tapi, saudara, keangkuhan tentera Israel masih meneruskan pengeboman ke atas semenanjung Gaza kemarin. Selepas jeda kemanusiaan selama seminggu tamat, saudara. Sebab itu, saudara, di Baitul Maqdis, Israel hari ini telah pun memaklumkan bahawa mereka telah pun menarik keluar perunding perisikan Mossad dari Qatar. Itu negara yang menjadi pengantara usaha untuk mendapat gencatan perang antara Israel dan Palestin selepas rundingan menemui jalan buntu. Mana dia bawa keluarlah semua perundingnya. Artinya, saudara, rundingan tak ada. Ditamatkan. Jadi, ini sebab tiada jalan keluar dalam rundingan. Dan atas arahan Perdana Menteri Israel yang sombong, angkuh, bongkak, Benjamin Netanyahu, serta Ketua Perkhidmatan Perisikan Mossad, David Barnea,
mereka mengarahkan pasukan di Doha untuk kembali ke Israel. Aduh, saudara. Malahan terdahulu Reuters menyatakan satu pasukan daripada perkhidmatan perisikan Mossad berada di Doha sebelum itu bagi berbincang dengan pengantara Qatar untuk menghentikan sementara pertempuran di Gaza. Tapi nampak gayanya tidak mencapai kata sepakat. Sebenarnya, rundingan yang dikendalikan oleh Qatar memfokus pada potensi pembebasan kategori baru tebusan Israel selain wanita dan kanak-kanak dan parameter gencatan senjata yang menurut sumber itu berbeza dengan perjanjian gencatan senjata yang telah pun tamat kemarin. Israel dan Hamas dikatakan mempertimbangkan parameter baru dan saya nampak bahawa jelas peperangan agak sukar untuk dihentikan saat ini. Dan lebih keadaan saudara dari New Delhi saudara, bukan daripada Kabul saudara. Ini kerajaan sementara Afghanistan menyatakan bahawa pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan di Israel, di Gaza, pastinya akan memusnahkan kredibiliti rapuh organisasi dunia. Afghanistan semalam mengutuk sekeras-kerasnya rejim Israel kerana meneruskan pengeboman yang membunuh ratusan rakyat Palestin sejak Jeddah kemanusiaan tamat pada hari Jumaat kemarin saudara. Sebab itu pentadbiran Afghanistan menggesa negara-negara yang berpengaruh dan badan-badan hak asasi manusia untuk segera campur tangan menghentikan pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki oleh rakyatnya. Pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di Palestin akan meruntuhkan keyakinan yang sudah rapuh organisasi antarabangsa dan konvensyen kemanusiaan, kata pernyataan daripada pejabat pentadbiran Afghanistan. Nampak saudara? Ini saya harus melaporkan apa yang berlaku di Gaza saudara. Dan dari Tehran, Menteri Luar Iran Hussein Amir Abdul Hain berkata, tindakan rejim Zionis Israel melancarkan semula serangan terhadap rakyat Gaza menunjukkan sikap tidak kisah rejim itu terhadap permintaan masyarakat dunia. Angkuh, sombong. Dia tak peduli pun. Masyarakat dunia minta menghentikan, mereka tidak peduli. Jadi Amir Abdul Hain, selaku Menteri Luar Iran berkata, beliau menekankan bahawa semua negara Islam mesti melipat gandakan usaha agar menghentikan jenayah perang itu. Beliau berkata demikian dalam satu perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Oman, itu Said Badrul Basit. Dan beliau dimaklumkan bahawa jika serangan rejim Israel berulang, keadaan mungkin akan menjadi lebih buruk berbanding daripada yang sebelum ini. Jadi sejumlah warga awam Palestin, terutamanya kanak-kanak dan wanita telah pun terbunuh. Ratusan orang cedera pada hari Jumaat apabila jentera penceroboh Israel meneruskan serangan selepas tempoh jeda waktu kemanusiaan di semenanjung Gaza berakhir, saudara. Dan agak mengerikan lagi, saudara, apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu semalam melaporkan bahawa penularan wabak hepatitis di kalangan penduduk Palestin di pusat perlindungan di Gaza sudah bagaikan tidak dapat dikawal lagi. Pejabat Penyelaras Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam satu kenyataan berkata, wabak hepatitis dilaporkan di pusat-pusat perlindungan yang dikendalikan oleh Agensi Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin. Menurut kenyataan agensi berita itu, penduduk masih menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan air minuman di bandaraya Gaza dan juga di wilayah utara kerana kebanyakan kemudahan pengeluaran air masih ditutup akibat kekurangan bahan api, manakala sebahagiannya telah rosak. Air yang digunakan oleh penduduk ketika ini diambil daripada telaga persendirian ataupun telaga tempat perlindungan yang menimbulkan kebimbangan serius mengenai penyakit bawaan air akibat penggunaan air daripada sumber yang tidak selamat. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga menekankan keperluan segera untuk perlindungan, makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi dan perubatan untuk warga awam di Gaza. Dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran kesesakan akibat pemindahan besar-besaran dan keadaan hidup yang tidak selamat meningkatkan risiko penyakit hepatitis. Pengarah Pegawai Media Kerajaan di Gaza, Ismail Al-Tawatih, pada sidang media semalam berkata,
Israel telah menyerang wilayah terkepung itu dengan kira 100,000 bom dan roket sejak konflik bermula. Al-Tawatib juga mengecam dasar sekatan yang menghalang kemasukan bantuan kemanusiaan dan beliau menggesa kemasukan harian sebanyak 1,000 truk yang sepatutnya membawa bantuan dan bekalan selain 1 juta liter bahan api untuk menyelamatkan apa saja yang boleh diselamatkan dari konflik itu. Keadaannya, saudara, rakyat di Gaza semakin tertekan, penyakit berterusan dan Israel masih terus melakukan pengumuman. Saya berdoa, saya mengharapkan teman-teman bersama-samalah kita berdoa agar Allah SWT segera menyelamatkan saudara kita di bumi Anbiya Palestin dan menghancurkan rejim yang sombong, angkuh, pembunuh antara bangsa. Ratusan ribu orang, puluhan ribu warga Gaza disembelih hidup-hidup. Kita tak boleh menerima kekejaman oleh rejim Zionis, saudara. Hanya kerana kemabukan kuasa, mereka bagaikan sudah mabuk dengan darah warga Palestin. Sama-samalah kita dalam hati kita mengutuk dan berdoa pada Allah SWT agar membalas atas keangkuhan, kebongkakan, terutama sekali Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu dan sekutunya, saudara. Sekutunya termasuklah mana-mana negara yang bersama dengan Israel, saudara. Kita tak dapat menerima kebongkakan dan juga jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Kita cuma mampu menyatakan suara kita, saudara. Kita cuma mampu berdoa pada Allah SWT. Warga dunia sekarang ni semakin ramai sudah mengutuk. Di Madrid sudah ada unjuk rasa di kalangan warga yang bukan saja warga Palestin. Ramai mengadakan tunjuk perasaan, begitu juga di London dan di Amerika sendiri. Saya dipahamkan sejumlah 10 ketua-ketua kerajaan yang ahli-ahli parlimen yang berketurunan Islam di Amerika, mereka sudah pun menyatakan mereka menarik sokongan terhadap Presiden Biden untuk pemilihan presiden tahun depan. Kerana mereka tahu bahawa Presiden Biden tidak lagi seolah-olah tidak melihatkan simpati mereka terhadap warga, saudara kita umat Islam di bumi Palestin. Terima kasih saudara Abdul Halim Majid di Warna, Tuan Nora Harsyad, saudara Muhammad Azli. Waalaikumsalam. Terima kasih sharing dan begitu juga Mak Rajab Badaruddin. Dia kata musang dengan ayam tak akan tinggal seleban. Itu keadaan saudara. Jaka linglung. Macam mana nak hancurkan Zionis? Saya pun dah tahu. Cerita cuma boleh satu saja. Kita dari jauh kita berdoa pada Allah SWT. Hanya kuasa Allah saja yang mampu menyelamatkan saudara-saudara kita di bumi Anbiya itu, saudara. Baik, saudara. Itu di luar negara. Kembali pada tanah air, saudara. Hari ini memanglah telefon saya tak henti-henti sejak awal pagi. Tidur pun terganggu walaupun saya tak bersihat, saudara. Teman-teman menghubungi saya, bertanya sebab mereka tak puas hati cara saya beri penjelasan semalam. Katanya pendek sangat. Okeylah, saya kata. Saya hari ini, saya ingin menyatakan bagaimana Susah Agung UMNO, Datuk Seri Dr. Ashraf Wazidi, mengingatkan agar warga UMNO tidak kecewa dengan kekalahan yang kita alami di pilihan raya kecil Kemaman. Jangan rasa kecewa, katanya. Dan parti harus terus membina kembali kekuatan, kepercayaan dan juga keyakinan rakyat bagi meneruskan perjuangan yang belum selesai demi agama, bangsa dan negara. Dia katanya, selesai PRK, Kerajaan Perpaduan kini bolehlah meneruskan fokus kembali kepada segala usaha membela kebajikan rakyat dan memacu kembali ekonomi negara. Kalah menang bukan alasan. Ada kalanya kita menang, betul saudara. Dan ada kalanya kita kalah. Jadi ketika kita menang, jangan angkuh. Dan ketika kita kalah, jangan kecewa. Itu saja sebenarnya. Jadi kepada semua pengundi setia Barisan Nasional, sebagai Susah Agung Barisan Nasional, beliau mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, khususnya di Parlimen Kemaman, kerana memberi kepercayaan. Walaupun kita kalah, tetapi undi yang diperoleh agak banyak juga saya. Bagaimanapun kita mengucapkan tahniahlah atas kemenangan besar Parlimen Kemaman kepada Parti PAS saya. Dan ini kenyataan daripada mantan Susah Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Sebab saya melihat, saudara, bila kalah saja di Parlimen Kemaman, kawasan itu, kursi itu dulu PAS punya. Dan tidak pun menambah kursi. Hanya mengembalikan semula.
Sekarang ni yang menyokong Yang Berhormat Perdana Menteri ada 152. Saya tidak mengurangkan. Dan kalau menang tadi tambahlah, tapi tidak mengurangkan. Jadi bagaimanapun, menurut Sisa Agung, mantan Sisa Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, dia kata, spekulasi, kononnya ada 10 ahli parlimen daripada blok kerajaan, itu khususnya UMNO lah, kononnya akan beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional, itu katanya tidak akan berlaku sama sekali. Ini hanya sekadar macam orang kata, macam tak ada dunia dah. Seolah-olah dunia dah nak kiamat dah. Hanya apabila kita kalah di Kemaman saja. Sebab katanya, selaku Majlis Tinggi, Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan, perkara itu mustahil berlaku disebabkan ahli-ahli Parlimen UMNO telah diikat dengan perjanjian sebelum pilihan raya umum ke-15. Kena ingat tu saudara. Sebab itu dia yakin mereka tidak boleh berpaling tadah. Kalau mereka paling tadah, jangan lupa ikatan sejumlah 100 juta ringgit. Jadi kalau 10 ahli parlimen, artinya mereka menyertai Perikatan Nasional, maka kena sediakan 1 bilion lah. Itu gambarannya. Jadi kalau benar 10 ahli parlimen itu mesti blok pembangkang, tapi kerajaan masih berbaki ada 137, bukan 137. Kalau 10 ada lagi 142. Mana nak tumbangnya? Jadi begitu juga katanya semua ahli parlimen UMNO seramai 30 orang itu menyokong Perikatan Nasional. Tak mungkin, dia kata. Tapi dia kata, walau macam mana pun, kalaulah 30 dari BN itu sokong Perikatan Nasional, masih lagi berbaki 117. Itu kenyataan Datuk Seri Ahmad Maslan. Tapi dia sendiri, dia tidak akan keluar dari blok kerajaan. Begitu juga menteri-menteri yang lain. Sedangkan beliau hanya timbalan menteri. Jadi gambaran ini adalah gambaran yang salah, saudara. Saya agak tertarik dengan catatan Pah Merah. Pah Merah ni rajin menghantar kiriman pada saya. Saya rasa malam ni saya nak baca tulisan dia. Agak menarik, saudara, untuk kita hayati bersama dalam memperjelaskan keadaan. Jadi kata Pah Merah, kita jangan pandang ke belakang. Dan ataupun mengimbas dan kita harus sekadar mengimbas saja untuk maju ke depan. Kita kena bergerak ke hadapan melalui keputusan tersebut. Ternyata negeri-negeri yang dikuasai PAS, rakyatnya sudah didoktrin dengan sikap melampau dan tertutup oleh hasutan dengan cara fikiran PAS. Apa yang penting, Barisan Nasional dan UMNO fokus ke kawasan-kawasan Barisan Nasional dan UMNO mantapkan serta perkasakan kawasan Tegak UMNO untuk mendapatkan keyakinan mengekalkan kemenangan di kawasan tersebut dengan kuasa dan kedudukan dalam kerajaan masa kini. Jadi katanya, jika sekarang ni UMNO Barisan Nasional punya 30 kerusi. Dan kita telah pun dengan 30 kerusi pun boleh jadi kerajaan. Dari sebab itu haruslah diperhebatkan fokus kawasan yang UMNO boleh menang. Dengan sasaran antara 30 hingga 60 kerusi. Dan memberi tumpuan kawasan agama Tegak ini agar dalam pilihan raya akan datang kita boleh menang. Jadi katanya kita tak perlulah. Kata Pah Merah, dia kata tak perlu kita memikirkan untuk mengutip kembali kawasan dan negeri yang jelas tidak mau berubah. Kita sudah mencuba katanya. Kita ada wakil-wakil kita dulu. Tapi hati mereka masih belum nak berubah. Biarkanlah katanya. Jangan buang masa. Sebab katanya kita selalu sedar trend pembentukan kerajaan masa kini tidak lagi membolehkan ada parti yang dominan. Maka formula yang telah berasas pada PRU 15 lalu, jadi mau tidak mau harus diperhebatkan. Itu catatan Pah Merah, saudara. Jadi memang pun saudara, dia orang bercakap, dia pun tak setuju. Kita UMNO, Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan, kita memenangi 4 daripada 5 pilihan raya kecil. Kita menang di Pulai, kita menang di Jeram, kita menang di Pelangai, kita jangan lupa menang di Jepak, di Sarawak. Cuma kalah di Kemaman, itu saja. Takkan satu kalah maka seluruhnya maka kita rasa macam dunia dah nak kiamat. Jadi dalam keadaan begini, tak bolehlah pula satu kalah, presiden pula jadi kesalahan. Tak boleh begitu, saudara. Tidak boleh, tak sewajarnya kita meletakkan kesalahan kerana saat kita pilihan raya berlaku, presiden sakit, duduk di rumah. Saudara, dalam keadaan begitu, saudara, janganlah kita meletakkan kesalahan pada seorang. Semua pihak mesti bertanggungjawab. Saudara, kena ingat. Saya terima kasihlah juga. Saya nampak murni sucinya
hati calon UMNO Barisan Nasional. Yang Mulia Tan Sri Jeneral Bersara Raja Muhammad Effendi, apabila beliau mengeluarkan kenyataan, beliau mengucapkan, menzahirkan penghargaan kepada 27,778 pengundi yang memberi sokongan kepadanya selaku calon Barisan Nasional. Bekas Panglima Angkatan Tera itu turut mengucapkan tahniah kepada Menteri Besar Terengganu kerana berjaya mengekalkan penguasaan parti itu di kerusi Parlimen. Jadi beliau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jentera UMNO, Barisan Nasional dan parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan di peringkat bahagian negeri dan seluruh negara yang bertungkus lumus membantu berkempen untuk beliau. Sesungguhnya, kata beliau, kita hanyalah berusaha dan selebihnya saya berserah pada Allah SWT. Murni, saudara. Hati seorang pemimpin yang beliau tidak pun terlibat dalam politik. Tapi bila dah bertanding dalam pilihan raya, artinya sudah pun kakinya dah masuk dalam dunia politik. Tapi agak-agak, ini seronoknya. Dia memberi kata-kata semangat. Pengakhiran kenyataannya, beliau mengatakan, jangan kita tunduk dengan kekalahan ini. Kita harus berlapang dada, menerima kekalahan. Kerana pengajaran ini akan menentukan kita akan berjaya di masa akan datang. Ini nasihat seorang panglima tentera, saudara. Dia kata, jangan kita tunduk dengan kekalahan ini. Dan kita harus berlapang dada. Kita harus menerima kekalahan. Dan ini jadikan pengajaran untuk kita menentukan agar kita akan berjaya di masa akan datang. Artinya, sebagai calon, sebagai mantan Panglima Angkatan Tentera, beliau tidak mengenal arti kalah. We might be lose one battle, but we are not losing the war. Saudara. Sebab itu, saudara, saya juga bersetuju dengan pandangan daripada Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Warusdi, selaku Menteri Besar Pahang. Beliau menyatakan UMNO kena akur dengan kekalahan dan menerima keputusan rakyat pada PRK Kemaman. Katanya, jadi menurutnya kalah itu diterimalah dengan hati terbuka selepas rakyat Kemaman membuat keputusan berkenaan. Jadi kita ucapkan tahniah, kata Dr. Warusdi, kepada PAS. Rakyat sudah buat keputusan dan kita harus akur. Sudah itu, Datuk Seri Johari Ghani selaku Naib Presiden UMNO juga mengeluarkan kenyataan bahawa katanya Majlis Kerja Tinggi UMNO akan mengadakan perbincangan lebih lanjut untuk menilai apakah faktor yang menyebabkan kekalahan teruk dalam PRK Kemaman yang berlangsung semalam, katanya. Dia selaku Naib Presiden, Datuk Seri Johari Ghani berkata terlalu awal untuk menyatakan mengapa kekalahan yang disifatkan lebih teruk ini berlaku. Ini memandangkan belum mendapat butiran lebih lanjut. Dalam mesyuarat nanti kita akan lihat apakah sebab, mengapa kita kalah dan apa yang harus kita lakukan. Jadi artinya, saudara, pimpinan UMNO berlapang dada menerima kekalahan dan harus mencari kenapa, sebab, punca dan sebagainya, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan sebagai orang yang berada di kawasan Kemaman, saya ingin menjelaskan, tadi juga saya menerima panggilan beberapa kawasan teman-teman daripada Parti Keadilan. Mereka bertanya pada saya, apakah timbalan Presiden PKR yang juga merupakan orang Kemaman, dia ada nampak tak? Saya kata tak nampak. Tak tahulah kenapa tak ada, sedangkan beliau merupakan Menteri Kanan. Sepatutnya dia berada lah di kawasan tersebut. Saya, begitu juga ada dua orang, Menteri Kanan dalam kerajaan. Mereka berasal dari Pantai Timur, tapi tak nampak batang hidung. Tapi bagi saya, jangan kita salahkan, mungkinlah dia ada urusan resmi kerajaan. Biarkanlah tempoh 14 hari itu, saudara. Bagaimanapun, saya melihat dapat juga sungutan dan rungutan. Dan teman-teman saya daripada Parti Keadilan, mereka bersetuju pandangan saya. Saya mengatakan daripada 4 kawasan, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim turun di kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri, di sekitar kawasan Parlimen Kemaman, apa yang berlaku di Pelangai seolah-olah berterusan. Yang ini saya nak bagi kritikan sedikit kepada para pegawai di PMO, iaitu pegawai di pejabat Perdana Menteri. Apabila Perdana Menteri turun untuk kempen politik, ini bukan dia turun sebagai ketua kerajaan untuk bertemu dengan pegawai kerajaan. Ini beliau selaku Perdana Menteri nak berjumpa dengan rakyat. Sewajarnya mereka yang berkola putih, sama ada kaki tangan kerajaan, KSU, ketua pengarah, ahli esko kerajaan negeri, wakil-wakil rakyat, ketua-ketua bahagian, tak perlulah berada di bahagian hadapan.
Ini membuatkan rakyat berjauh hati. Sepatutnya mereka sambut ketibaan Perdana Menteri, kemudian biarlah Perdana Menteri menyantuni rakyat. Letakkan orang yang daripada kampung, dari kawasan-kawasan luar, mereka juga mahu bergambar, berjabat tangan dengan Perdana Menteri. Bukan mereka kepung sebab mereka dah selalu berjumpa. Selaku pengarah, selaku ketua pengarah, KSU ataupun TKSU ataupun pegawai kanan kerajaan, mereka berjumpa juga dengan Datuk Anwar Ibrahim. Tapi orang kampung, warga akar umbi, bila musim pilihan raya itulah masanya mereka nak mahu menyantuni Perdana Menteri mereka. Tapi kalau mereka terkepung, dah dikawal, tak boleh nak jumpa. Jadi akhirnya mereka mengatakan datang pun bukan dapat jumpa. Hanya tengok dari jauh saja. Itu gambarannya saya rasakan. Sebab kena ingat saudara, Perdana Menteri hadir di Kemaman tempoh hari di 4 kawasan, beliau mahu menyantuni rakyat. Janganlah kita yang jadi esko, yang jadi menteri, yang jadi itu, menjadi ini, dah kepung di depan. Duduk kerusi yang empuk, ada apa kipas angin dan sebagainya. Sedangkan rakyat biasa dipunggah datang keluar dari awal. Kalau Perdana Menteri dijadualkan datang pada pukul 3 petang, mereka dah datang pukul 2. Berpanas, berpeluh, tunggu. Tapi apa yang dapat? Hanya lambaian dari jauh. Saya tidak nampak bahawa itu akan mengukuhkan ukhuwah kasih sayang mereka. Jadi, saya harap pegawai di PMO, saya datang kasih, malam-malam mereka nak bodik lagi lah tu. Tak perlu bodik. Musim pilihan raya, Perdana Menteri menyantuni rakyat. Biarkan. Kena tahu dibezakan, ini pertemuan politik. Bukan pertemuan jabatan. Kalau dia boleh hadir, merasmikan jabatan kerja raya, itu terpulanglah pada anda. Rakyat pun tak perlu nak ramai-ramai. Tetapi kalau perkumpulan politik, biarkanlah. Ini dulu saya selalu tegur. Alhamdulillah. Timbalan Perdana Menteri, Alhamdulillah. Datuk Seri Hamidi kalau dia turun, tak adalah rakyat terkepung. Beliau lebih suka bermesra dengan rakyat. Sewajarnya, saudara. Ni lepas tu kata Pok Nik Liah, ramai bodyguard. Itu pun satu hal, saudara. Kadang-kadang saya tengok, saya pun marah. Ada sekali, dua, dulu tu ada. Saya tengok bila-bila rakyat seolah dia nak rapat, nak salam dengan Menteri, nak salam dengan Timbalan Perdana Menteri, nak salam dengan Perdana Menteri. Ada pula dikuih supaya jangan. Ini membuatkan mereka berkecil hati. Dan mereka ini menyumbang keadaan supaya mereka tidak ada kasih dan sayang. Bila sampai masa mengundi, orang duk bagi fitnah macam-macam, maka mereka akan ialah jauh hati. Tak payahlah kalau gini. Saya haraplah pegawai di pejabat Perdana Menteri dapat menimbangkan persoalan. Saya tahu masalahnya kadang-kadang mengatakan bahawa ini SOP, unjuran, cara-cara kawalan keselamatan. Betul, tapi saya kata rakyat, orang UMNO, akar umbi, takkan mereka nak mencederakan Perdana Menteri yang mereka sayang. Mereka hadir, itu tanda sayang. Tapi dipunggah dari awal pukul 2 petang, nak jumpa pukul 3 atau pukul 4. Tunggu, kemudian lepas tu sekali lagi datanglah. Ngong. Sarang kereta. Dan Perdana Menteri pun sampai. Pegawai duk ikut, berdarai-darai macam itik pulang petang. Dan kursi di depan kosong, orang lain tak boleh duduk. Semua ada tag. Ini untuk ketua pengarah, ini untuk pengarah itu, pengarah ini. Rakyat merasa tersinggung. Sebab mereka, ketua-ketua jabatan, ada waktunya berjumpa dengan Perdana Menteri. Bukan masa untuk membodik Perdana Menteri. Saya yakin Perdana Menteri pun tak berminat dengan benda-benda begitu. Tapi selangkah protokol menyediakan. Saya haraplah untuk pertemuan-pertemuan politik ini harus diketepikan sedikit soal-soal protokol. Sebab kasih sayang rakyat tidak boleh ada pembahagi. Ada sekatan. Jangan dipisahkan antara rakyat dan pemimpin, saudara. Bila rakyat dipisahkan dengan pemimpin, natijahnya rakyat tidak akan sayang. Kalau tak sayang, akhirnya mereka menyimpan dendam. Bukan kerana pemimpin itu, tapi kerana orang keliling. Itu sadanya, saudara. Ikut trend itu ikutan dari turun-temurun. Kemudian prasarat. Saya kata perlu diubah. Ini sebab, saudara, sepanjang saya berada di Kemaman, itu bab satu hal, saudara. Ini bab kedua tentang, dalam UMNO sendiri pun, masih ada lagi. Ada, saudara, rasa tak puas hati tu, ada ngok sana, ngek sini. Jadi rakyat peringkat bawah tengok, mereka pun meluat. Meluat dengan pemimpin tertentu. Saya nak bagi tahu, saudara. Dalam UMNO, nak dapat jawatan dalam UMNO tu, bukan seperti mendapat sokongan daripada rakyat. Dalam UMNO mungkinlah kamu nak bertanding ketua bahagian.
bertanding timbalan ketua bahagian. Saudara tak ramai. Mungkinlah agak je bawa minum kopi, bawa pergi rombongan sana sini. Dapatlah sokongan. Tapi dengan rakyat bukan begitu. Rakyat nak tahu apa bentuk perjuangan yang kamu bawa. Tapi kalau rakyat dengar, orang ni tak suka begini, orang ni tak suka begini, rakyat pun nak menyampah. Dan sekarang ni sadar daripada pasarat, betul. Kadang-kadang mereka tu lebih kuah dari sudu. Bukan lebih kuah dari sudu, saudara. Lebih sudu dari kuah. Akhirnya kuah pun tak sempat nak dihirup oleh rakyat. Saya nak bagi tahu, saudara, kita harus bekerja kuat. Sepatutnya lepas saja musim pilihan raya ini, pemimpin-pemimpin khususnya di kawasan Kemaman dan mana-mana kawasan lah, saudara, mulakan gerak kerja dari sekarang. Jangan salah menyalah. Ada juga teman-teman bertanya dengan saya, kenapa dilantik orang itu, orang ini sebagai, dia bertanya pada saya lah, kerana Presiden UMNO lantik orang itu, lantik orang ini, jawatan-jawatan tertentu. Saya kata Presiden UMNO, dia mengikut kehendak akar umbi. Kalau di bahagian itu, menyokong pemimpin Fulan bin Fulan, maka Presiden UMNO akan ikut. Itulah kehendak akar umbi. Tanpa diketahui bahawa kadang-kadang itu bukanlah majoriti. Itu hanya di kalangan perwakilan. Betul, perwakilan boleh dijanjikan dengan itu dan ini. Tetapi bagaimana ahli? Ini yang membuatkan, saya rasa lebih kurang 10 ke 20 ribu ahli-ahli UMNO yang tidak keluar mengundi. Dan ada juga yang bersifat atas pagar, malahlah macam ni, kalau orang itu je. Memang ada, saudara. Ini saya cakap terus terang. Ini kita harus mengadakan postmortem. Kita berterus terang. Warga UMNO jangan marah dengan saya. Sebab saya mendengar rungutan. Saya berada di Haiping. Contohnya Haiping tu restoran. Restoran kedai kopi Haiping di Kumaman, saudara. Ramai yang saya jumpa. Mereka menyatakan, kenapa orang ini? Kenapa orang itu menjadi buah hati pada Presiden? Saya kata Presiden pun tak ada. Tapi Presiden menghormati kehendak ahli akar umbi. Itu yang paling penting. Jadi kalau rasa tak setuju dengan orang tu, pemilihan parti, tukarlah. Dan saya mengharapkanlah agar Yang Amat Berhormat pada Presiden parti dapat menimbangkan bahawa we have to clean all the dead wood. Ataupun kayu-kayu mati ini perlu disisihkan. Dan masa untuk mereka untuk berfikir, khususnya pimpinan-pimpinan yang berada sebagai ketua bahagian, yang kira dah otai lah. Masa untuk mereka menyerahkan pada pimpinan muda, sewajarnya sudah pun berlaku dari sekarang. Saya berbual dengan Ketua Pemuda Negeri, Tengku Hafiz. Orangnya murni, orangnya sikatnya, bahawa beliau begitu jauh pandangannya. Tapi saya yakin, tentulah beliau tidak boleh ke depan kalau ada blok-blok tertentu. Saudara Cikgu Syazmi, boleh tak cerita sikit tentang kenangan bersama mendiang Chua Ji-ming? Saya tidak mempunyai banyak kenangan dengan mendiang Chua Ji-ming yang meninggal dunia hari ini, saudara. Sebab beliau daripada MCA, dia tukar, dia menyertai Parti Keadilan. Saya tak banyak kenangan. Malahan saya dengan Wee Ka Siong pun adalah berjumpa, kenal lah, tapi tak rapat. Malahlah saya orang UMNO, saudara. Sebab itu saya dapat perkabaran beliau dalam usia 80 tahun. Chua Ji-ming telah pun meninggal dunia hari ini, saudara. Dan dia pun memang dari dulu sakit juga. Saya nak cerita lebih tak tahu. Sebab saya tidak mempunyai pengalaman bersama dengan beliau. Saya minta maaf, saudara. Saya dalam keadaan begini, saya nak bercerita, saya nak bercakap terus terang kepada warga UMNO. Kalau anda di peringkat akar umbi merasakan pemimpin itu sudah tak sesuai lagi, masanya bagi tahu terus terang lah. Dan saya juga mengharapkan pemimpin-pemimpin kena ada sedar diri lah. Jangan letakkan beban ke ibu pejabat UMNO. Anda di peringkat akar umbi sudah masanya berundurlah. Ataupun saya bercakap dengan teman-teman, yang saya khawatirkan kita semakin jauh daripada melahirkan pimpinan masa depan. Sebab dalam UMNO sendiri, saudara, kita berperkara yang ada. Sebab pemimpin-pemimpin yang ada tu memang parasit, tak boleh pakai lah. Tapi yang baru ni, setelah UMNO itu dibersihkan daripada parasit-parasit yang selama ini bergelumang, yang membuatkan rakyat hilang hormat. Sebenarnya rakyat tak marah pada UMNO. Mereka hilang hormat, hilang kesetiaan kerana sikap pemimpin yang masa-masa cerita. Dan saya mengharapkan agar pihak-pihak yang berwajib dapat melaksanakan apa yang dikatakan sakau menyakau ni. Kita tunggulah
Saudara, betul pemimpin-pemimpin yang tak ada kualiti tu, bagi saya lah, sudah-sudah lah. Jangan letakkan diri anda sebagai warlord hanya kerana anda mempunyai kewangan. Jadi orang lain nak bertanya, cuba balik-balik. Era tahun 80-an, pemimpin UMNO tidak meletakkan wang ringgit itu sebagai taruhan apabila mencari kepemimpinan yang baru. Rasa nak bertanding. Amalkan sebenar-benarnya amalan demokrasi. Kita bila bertanding dalam pilihan raya, bila kita kalah, kita bercakap, ini demokrasi. Macam saya menghormati keputusan rakyat di Kemaman yang memilih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar. Okey, kita hormati. Itulah prinsip demokrasi. Yang kalah mesti mengakui pihak yang menang. Tapi janganlah ditertawakan. Jangan pula kita maki hamun. Tak boleh. Kita terima dengan hati terbuka. Kali ini bertanding. Okey, kalah. Akan datang. That is not the end of the year. Ataupun that is not the end of the day. Saudara Mat Duan, dia kata, kalau dah tak sesuai dengan UMNO tu, dia orang marah lah. Keluar sajalah. Jangan jadi musuh dalam selimut. Saya dah bercakap berkali-kali, saya. Kadang-kadang mereka ni yang memegang kedudukan, mereka masih lagi merasakan. Saya nak bagi penjelasan kepada pimpinan UMNO. Benar, hari ini UMNO berada dalam kerajaan. Benar. Tapi kita bukan dominan sifatnya. Kita ni mewakili cuma 30 kursi UMNO Barisan Nasional, saudara. Jumlah kita kecil. Tapi Allah SWT meletakkan martabat UMNO itu begitu tinggi sehingga kita boleh menentukan kepimpinan negara. Ya, soal orang nak marah dengan Datuk Zahid Hamidi, saya faham. Saya bila saya pergi mana-mana, orang maki, orang kata macam-macam Datuk Zahid Hamidi, saya faham. Kerana beliau adalah satu susuk tubuh yang menggagalkan orang-orang tertentu menjadi Perdana Menteri. Kerana sokongan Datuk Zahid Hamidi terhadap kerajaan Pakatan Harapan. Tentulah mereka banyak marah. Nak marah-marahlah. Tapi itu natijahnya kerana beliau menghormati prinsip demokrasi. Ini demokrasi, ini game of the numbers. Mana yang banyak, itulah yang menang. Soalnya dia minoriti ke, di kalangan minoriti tak ambil kisah. Tapi Pakatan Harapan dapat 82 kursi berbanding dengan Perikatan Nasional. Dan hari ini, saudara, Perikatan Nasional pun semakin berkurangan. Daripada 74, tolak 4 ke 5. Tinggal lagi 69. Saudara, tang mana datangnya nak menukar kerajaan di Putrajaya? Dan saya hairan juga bila-bila orang mengatakan, tak lama lagi akan berada, akan menukar kerajaan di Putrajaya. Saya menongong fikir, kenapalah? Nak kata baral, tak baral. Nak kata bebal, tak bebal. Berpijaklah bumi nyata. Dan saya nak bagi tahu, katalah konon-kononnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Samsuri adalah calon Perdana Menteri. Dia daripada PAS. Bagaimana yang selama hari ini parti Berbumi Bersatu? Bersatu, saudara. Yang saban hari mengatakan masa untuk abah kau. Bagaimana dengan Hamzah Zainuddin? Bagaimana dengan puak-puak yang begitu menyokong yang daripada UMNO 2-3 orang ni? Dia juga bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Tapi tiba-tiba dia sebut daripada PAS. Apakah mereka akan bersama? Itu keadaannya, saudara. Saya rasa biarlah kita berpijak di bumi nyata. Jangan berandaian. Dan berhentilah daripada berangan-angan. Itu keadaan saya. Saudara Zaitun Hussein dia kata, biarlah mereka terus bermimpi. Itu gambarannya, saudara. Dan saya menasihatkan pimpinan UMNO di peringkat akar umbi. Ketua-ketua cawangan, ketua-ketua wanita bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua puteri bahagian, ketua-ketua bahagian, pimpinan di bahagian, di 4 peringkat tu, harus kembali menyantuni ukhuwah. Dan kalau rasa orang ni lebih baik untuk mentadbir, berikan. Jangan ada perasaan, kalau orang tu berada dalam kumpulan ini, dia diragui. Kalau orang tu pegang jawatan, dia dicemburui. Itulah keadaan saya. Itulah yang membuatkan UMNO itu semakin lemah. Saudara Maimunah Ma'arif dia kata, mereka meroran nak jadi Perdana Menteri. Macam kata Aizul Hamid lah. Mimpilah parti sebut. Saya sebenarnya, saya tak mau mengutuk. Cuma saya bercakap yang nyata. Supaya rakyat faham. Supaya tidak ada usaha-usaha untuk melakukan sabotaj
terhadap usaha yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pun tak tahu kenapalah benci sangat orang tu pada susuk tubuhnya. Dan sekarang ni nak ganti dengan siapa? Kena ingat, dari segi demokrasinya, dia di situ. Saudara Aizwar Hamid, betul, Sabah Sarawak ni mereka, saya tak maulah mengujudkan resis ataupun satu pandangan atau untuk mengujudkan perasaan berbelah bagi, sampai tak mahu gitu. Walaupun saya berbual dengan teman-teman saya yang menghubungi saya katakan, cuba lihat balik. Apa yang berlaku hari ini menggambarkan seolah-olah kita berada zaman sebelum kemerdekaan. Zaman sebelum negara mencapai kemerdekaan, kita ada negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Selat, Johor, mula dengan Singapura, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, kemudian bawa pada Selangor, termasuklah wilayah saudara, dan Perak serta Pulau Pinang. Sebahagian daripada Pahang. Dan negeri-negeri Melayu bersekutu ni, Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Jadi apakah mahu diwujudkan dua kuasa yang untuk mentadbir negara? Ini bagi saya bahaya. Cukup-cukuplah dulu kita cuma mampu mencapai kemerdekaan apabila kita dapat menyantuni. UMNO mewujudkan satu kesepakatan. Warga bangsa Melayu bersatu. Tak ada lagi orang Negeri Sembilan, tak ada lagi orang Kelantan, tak ada lagi orang Kedah. Tak ada. Semua bersatu di bawah satu rumpun bangsa Melayu, di bawah pertubuhan. Pada waktu itu, Pertubuhan Melaya, Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian kita mencapai kemerdekaan membawa masuk bersama dengan Singapura, Sabah dan Sarawak adalah Pertubuhan Malaysia. Jadi janganlah kita pecah-pecahkan, elakkanlah kita menyemai kebencian antara negeri-negeri. Warga harus menyemai kasih sayang sama kita agar negara kita terus maju ke hadapan. Berdoalah saudara. Itu saya saudara. Saudara Mak Duan dia kata jadi Perdana Menteri 4 negeri lah. Itu terpulanglah pada saya. Bagi saya janganlah mewujudkan sesuatu yang tidak logika. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.